apa amal kita ada buat. Dosa kita banyak ya, banyak. Bahkan dosa kita cap diri kita sebagai orang yang terpaling banyak dosa dalam seantero dunia ini. Kitalah orang paling banyak dosa ya. Kita orang paling banyak dosa. Siapa pun kita pandang, kita kena lihat engkau lebih baik daripada aku. Walau lihat orang perempuan merebang rambut pakai mini skirt sekalipun, cuba tengok dia, mini skirtnya haram, rebang rambutnya haram, tapi kau cuba kesan satu kebaikan daripadanya. Paling tidak nampak dia tengah tersenyum ke, paling tidak kau nampak dia tengah bekerja ke, tengah cari nafkah, dia ada kebaikannya. Dan kau ingat dosa kau, maknanya dia ada juga kebaikan yang aku nampak. Amal pada diri aku, apa yang dah aku buat, dosa aku pulaknya banyak. Dan menghadap Allah tu pasti dosa kita banyak ya. Kalau yang orang tak ada rasa dia berdosa tu, itulah paling besar punya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita jumpa dalam majlis baca kitab kita. Ambilkan saya segenggam ragi, taruh dalam mangkuk kaca. Syukur kita jumpa lagi. 2 bulan dah tak baca. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat kita sama lagi timbul ilmu, mendekatkan diri pada Allah Taala, dapat menginsafi segala dosa-dosa kita, dapat mohon pengampunan Allah dan dapat keridaan Allah, dipandang oleh Allah dengan rahmatnya walau macam mana besar sekalipun dosa kita. Semoga kita harap agar Allah ampunkan kita, Allah redha pada kita, dan kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin, kita nak tetap iman pada Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya sebagaimana Allah beri kita beriman kepadanya sepanjang hayat kita, biarlah sampai akhir hayat kita beriman kepada Allah, menghadap kepada Allah sebagai hamba yang iman kepadanya, Tuhan seluruh sekalian alam, yang hanya Dia saja yang layak kita sembah. Dan kita haraplah kepada Allah Ta'ala agar Allah kurniakan kita sekalian akan husnul khatimah, dapat mati dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat. Baik, siap saya muka surat 492. Dia kitab ni macam-macam edisi kan, yang ada selisih kan, dia punya print dia ada tambahan-tambahan edisi. Sabdanya lagi, yaqulullahu ta'ala, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ibna Adam law balagat dhunubuka ana nas-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ibna Adam innaka law ataitani bi bil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi biha maghfiratan. Allah, syukur ya Allah. Kita kalau baca ayat gini, lega hati kita ya. Lega hati kita, kita tahulah kita ngadap Allah tu pasti. Hatta orang kafir pun dia tahu dia akan mati. Ngadap Allah tu pasti. Tapi nak ngadap Allah Ta'ala, nak kira dosa, nak kira pahala, nak kira amal. Apa amal kita ada buat? Dosa kita banyak ya, banyak. Bahkan dosa kita cap diri kita sebagai orang yang terpaling banyak dosa dalam seantero dunia ini. Kitalah orang paling banyak dosa ya. Kita orang paling banyak dosa. Siapa pun kita pandang, kita kena lihat engkau lebih baik daripada aku. Walau lihat orang perempuan merebang rambut pakai mini skirt sekalipun, cuba tengok dia, mini skirtnya haram, rebang rambutnya haram, tapi kau cuba kesan satu kebaikan daripadanya. Paling tidak nampak dia tengah tersenyum ke, paling tidak kau nampak dia tengah bekerja ke, tengah cari nafkah, dia ada kebaikannya. Dan kau ingat dosa kau, maknanya dia ada juga kebaikan yang aku nampak. Amal pada diri aku, apa yang dah aku buat, dosa aku pulaknya banyak. Dan menghadap Allah tu pasti dosa kita banyak ya. Kalau yang orang tak ada rasa dia berdosa tu, itulah paling besar punya dosa, sehingga kau tertutup daripada menyedari dosa engkau. Dosa kita banyak, bahkan paling banyak sekali dosa kita. Nak menghadap Allah macam mana? Minta ampun saja, ngaku saja, declare saja, declare pada Allah Ta'ala segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun ya. Artinya, berfirman Allah Ta'ala, wahai anak Adam, Allah, kita semuanya anak Adam, setiap engkau memohonkan dan mengharapkan kepadaku, maka aku tetap akan mengampuni atas segala kesalahanmu. Masya Allah, kita harap pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun semua harapkan
Semua datang bawa dosa banyak-banyak, semua sekali. Semua Allah boleh ampunkan. Semua Allah boleh ampunkan. Ya. Yang telah engkau lakukan, betapa besar dan banyak sekalipun, Allah yang cakap ya. Maka macam mana banyak dosa kita, kita minta ampun saja. Ya Allah, minta ampun, dosa aku paling besar. Ampun. Allah dah bilang, minta ajalah. Wahai anak Adam, seandainya kesalahan-kesalahanmu itu setinggi langit sekalipun, lalu engkau memohon keampunan kepadaku, nescaya aku mengampunkanmu. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa seisi bumi, kemudian engkau bertemu denganku, sedang engkau tidak pula mensyirikkanku dengan suatu apapun, nescaya aku akan mendatangimu dengan keampunan seisi bumi itu pula. Masya Allah. Kita datang kepada Allah, bawa dosa banyak, tapi tak syirik pada Allah Ta'ala. Bukan setakat Allah tunggu tau, kita ngadapnya. Dia datang dapatkan kita. Aku datang kepadamu. Dengan dosa macam mana banyak sekalipun. Tapi ini bukan alasan untuk kita buat dosa ya. Ini makin Allah Maha Pengampun, makin kita jangan buat dosa. Ya. Sebab di situ ada satu, asal jangan syirik pada Allah Ta'ala. Kau buat dosa banyak-banyak pun tak apa, asal jangan syirik. Dosa tu yang buat orang jadi syirik. Dia buat dosa pasal hatinya ingkar pada Allah Ta'ala. Keladak, dia makin pinggir. Dengan dia berwenang-wenang melakukan dosa tu, bermakna dia tidak menghargai keimanan tau. Keimanan tu sebesar-besar anugerah Allah Ta'ala. Kalau kau syukur kau orang yang beriman, kau berhenti daripada dosa kau. Itu tanda kau bersyukur pada Allah Ta'ala. Kerana iman tu sebesar-besar anugerah. Mensyukuri iman ialah junjung syariat Islam. Dengan kau buat dosa-dosa besar sewenang-wenangnya tanpa rasa bersalah, itu bermakna kau tidak menghargai keimanan dan keislamanmu. Kalau kau tak syukur, Allah Ta'ala lucut tau. Kalau dah Allah Ta'ala lucut, na'udzubillah, akhir hayat boleh tercabut imannya, berlindung sama Allah Ta'ala. Sebab itu dosa, lekas tobat dan berazam tidak melakukan lagi. Mudah-mudahan belum sempat kau lakukan lagi, kau dah mati. Selalu harap begitu. Khususnya orang yang senantiasa bertalu-talu buat dosa. Orang yang bertalu-talu buat dosa, kena senantiasa. Ya Allah, sebelum aku buat dosa lagi, mati pun lah. Mudah-mudahanlah aku mati sebelum aku sempat buat dosa lagi. Sebelum saya teruskan, saya ini ternampak, saya terpandang. Dah terlanjur awak semuanya kena tutup muka. Muka biru semua. Pakai nikab lah. Nikab. Dia diterima dalam SOP sebagai pelitup muka. Dia hukum kita, mazhab Syafi'i, muka ni kena tutup tau. Muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kaul satu dalam mazhab Syafi'i, muka boleh buka. Dan bahkan kalau dalam Syafi'i kita, mata tu pun. Jadi kalau pakai nikab yang pakai gini saja pun tak cukup. Dahi nampak. Dan kalau yang pakai gitu aja pun, mata nampak. Kalau yang dia Hadramaut punya, ada tabir lagi. Turunkan tabir, jalan di balik tabir. Clear, kita kalau tak sampai balik tabir pun, paling tidak yang tutup muka pun dah kena tutup pun sekarang. Betul tak? Sama tutup ini, tutup itu sama juga. Baik kau tutup itu, pahala dapat. Tegakkan syariat dapat. Tapi pakai gini pun dah kira nikab jugalah. Pakai gini pun dah kira nikab juga. Baik kau pakai nikab yang betul-betul. Pakai gini pun dah kira tutup juga. Dah kira bernikab jugalah ni. Kau tak nak pakai, suruh pakai nikab. Tak nak biasa. Ini pun dah dikira nikab juga ni lah. Dah melekap itu nikab. Begitu ke? Pakailah. Pakai. Sekarang, apa dah terlanjur kena tutup muka, pakai. Paling-paling tidak. Dan kau pakai, dapat piada daripada kuman. Dapat ikut syariat. Dapat pahala. Paling-paling tidak kerana untuk terai. Dulu gemang rambut pun kau dah terai. Takkan nak nikab tak nak terai. Dulu kan tahun 80-an semua kan rebang rambut kan. Gulung-gulung rambut macam Ipah Rizlan. Sekarang semua dah tudung, dah baguslah. Terai. Dah terlanjur kena nikab pun, terai ya. Terai. Belilah kat mana-mana ada jual. Saya tak ada jual, saya bukan promosi nikab. Pakai. Dapat tutup kuman pun dapat tutup kuman. Dapat pahala pun dapat pahala. Dapat merasa pun macam gini rupanya rasa Tuan Peteri. Orang tak boleh tengok pun aku. Begitu. Pakai nikab. Pun dah ada emas yang melekap. Dah tak nampak pun sekarang sama ada kau cantik ke ataupun tak bermakeup. Maka pakailah nikab. Ya. Kita kempen sikit lah. Dah terlanjur kan? Dah kira bernikab lah ni. Baik kau pakai nikab yang itu lagi. Dan lagi cantik tau.
pada berbiru gini, kan baik berhitam. Kemas nampak. Pandai kita komen ya, minta maaf ya. Sabdanya lagi, qala Allah Ta'ala wa izzati la ajma'u li abdi khawfaini wal amnaini fa in huwa khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Artinya, berfirman Allah Ta'ala, subhanallah, Nabi kalau cakap sendiri direct saja, itu pun dari Allah. Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah. Quran turun, memang daripada Allah. Hadis kursi, Allah yang nak cakap. Tapi Allah letak dalam mulut Nabi. Biasa kita kalau bilang sama, taruhlah supervisor kita, cakap dengan, nanti kabarkan dengan staff buat begini-begini ya. Okey. Dia ikut tak? Staff ikut. Sebab cakapan supervisor semua daripada management. Kalau daripada supervisor, kasih surat sikit. All staff kena buat begini. Wah, itu dari management. Tapi ada yang dia minta supervisor cakap, tapi dia bilang sama mereka, quote my words. Bilang sama mereka, supervisor bilang awak semua akan naik gaji. Kalau dengan disebut, supervisor bilang, lebih semangat tak? Kalau setakat manager bilang, awak semua akan naik gaji. Gembira tak? Kalau bilang, awak semua akan naik gaji. Betul jugalah daripada management juga. Tapi dengan disebut, manager, top management memberitahu, oh lagi confident. Ini hadis kursi. Allah berkata. Jadi Allah yang nak cakap dengan kita. Nabi, Allah berkata kepada Nabi untuk kita dengar. Artinya, berfirman Allah Ta'ala, demi kemuliaanku, Allah Maha Mulia. Aku tidak akan mengumpulkan bagi hamba-Ku dua ketakutan atau dua keamanan. Dia tak dapat dua ketakutan. Kalau takut sini, aman sana. Kalau aman sini, takut sana. Jika ia takutkan aku di dunia, nescaya aku akan sentosakannya di hari kiamat. Jika ia merasa aman daripadaku di dunia, tak takut azab, tak takut siksa, Allah, tak takut kena himpit dalam kubur, tak takut su'ul khatimah, tak takut tak boleh jawab soal kubur, tak takut nanti kena bedal dengan malaikat, tak takut rasa aman daripadaku di dunia, nescaya aku akan menakutkannya di hari kiamat. Bukan menakutkannya, aku membuatnya takut pada hari kiamat. Aku membuatnya takut pada hari kiamat. Allah Ta'ala suruh kita takut kepada Allah Ta'ala dan pengharapannya adalah tinggi sekali ya. Sabda baginda lagi, Ra'sul hikmati makhafatullah. Artinya, pokok kebijaksanaan ialah takutkan Allah. Subhanallah. Ra'sul hikmah. Hikmah tu bijaksana. Apa beza hikmah dengan ilmu? Orang ahli hikmah dengan orang ahli ilmu apa? Ilmu tu mengetahui halal, haram, sah, batal. Ahli hikmah tahu nak meletakkan sesuatu sesuai dengan situasinya. Kadang antara dua amal, yang satu paling afdal, yang satu kurang afdal. Kalau yang tahu bahawa ini afdal, yang kurang afdal, akan buat yang paling afdal. Betul tak? Tapi yang bijaksana, kadang-kadang dipilih yang kurang afdal. Kadang-kadang yang minimum afdal, asal terima. Untuk apa? Takut kalau aku pilih yang paling afdal, tapi aku tak pandai manage, nanti aku timbul riak. Ataupun nanti orang akan tak tertanggung. Kalau untuk diriku, timbul riak. Kalau untuk orang, nanti tak tertanggung. Maka ambil yang sederhana. Yang kurang afdal, tak apa, asal tak berdosa dan orang boleh terlaksana. Itu namanya hikmah. Contoh, sembahyang tarawih kita. Sembahyang tarawih kita ni semua tuan-tuan guru kita semua tu, semua pasangkan hikmah tau. Dia bikin awal malam, bang aja terus sembahyang setakat 20 rakaat saja. Kalau di paling afdalnya tarawih tu ujung malam ataupun tengah malam. Kalau semua asal bulan Ramadan aja tarawihnya pukul 12, pukul 1 macam di Hadramaut, agak-agaknya orang datang tak? Sana lain, sini lain. Sini ulama kita pasang hikmah. Janji kau buat, awal malam pun awal malam sajalah. Awal malam. Tapi dengan gitu nanti orang tidur pula malam. Tak apa, asalkan dia dapat tidur, nanti dia bangun sahur, umpamanya. Ada hikmah, tak dapat markah paling tinggi, tapi dapat markah juga tak? Dapat markah, tinggi juga, walaupun tak paling tinggi. Tetapi tak sampai orang rasa, nanti bangun malam. Riak tak boleh timbul, sebab kita just pass.
Dan boleh tertanggung, boleh tertanggung. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Termasuklah kita baca surah. 1 huruf kali 100 kalau dalam sembahyang. 1 huruf kali 100. Maka kalau kita baca surah lagi panjang, lagi bagus kan? Tapi hikmah. Baca surah yang tak sampai memenatkan orang. Bacalah Wadduha Alam Nashrah. Kan baik Ustaz baca setengah surah Al-Baqarah. Kan pahalanya besar. Kita dengar dapat pahala. Kau boleh tertanggung ke? Itu namanya hikmah. Dia tidak pilih the best. Tapi asal orang tak sampai rasa resah ataupun hilang ikhlasnya. Dan tak sampai orang boleh puji. Wah, Ustaz hafal ya. Kalau setakat baca Wadduha, orang bilang, Ustaz hafal Wadduha ya. Kan tak ada kan? Tak sampai tahap yang boleh dia dipuji. Dan tak tahap sampai orang rasa bosan. Dan tidak sampai tahap tak ada pahala. Itu pun nak pilih Wadduha dan Alam Nashrah. Tiba-tiba tengah sembahyang dengan budak nangis. Ada mak dia. Mesti budak nangis. Mesti budak tu nak mak dia dan mak dia pun risau anak dia. Terus tu kau baca Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kurangnya pahala. Because of you. Orang semua kurang pahala. Jangan pula nanti because aku nak pahala, orang semua jadi sembahyang, jadi geram pasal dengan budak tu nangis umpamanya lah. Dan mak ni keluar kesah. Dan budak ni pula kesian. Subhanallah, tu namanya hikmah. Hikmah. Memilih sesuatu sesuai dengan situasi. Itu namanya hikmah ya. Hikmah. Bijaksana. Bijaksana. Ya. Bijaksana. Dan pokok segala hikmah ialah takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, dia tidak dahulukan nafsu. Dengan takut kepada Allah, dia tak dahulukan akal. Takut pada Allah. Nafsu bilang bagus. Ada banyak advantages. Nafsu bilang sedap. Tapi hukum Allah bilang tak boleh. Takut pada Allah Ta'ala. Sedap macam mana pun, pahit. Seronok macam mana pun, ngeri. Untung macam mana pun, rugi. Kerana ada hikmah tak tu maknanya? Hikmah. Pokok segala kebijaksanaan kalau takut pada Allah Ta'ala. Tak takut pada Allah Ta'ala, tidaklah itu orang ahli hikmah. Tidaklah ada orang tu ahli hikmah. Pokok segala hikmah ialah takut kepada Allah. Maka ahli hikmah lah tu. Demi takut pada Allah Ta'ala lah dia pasangkan hikmah itu tadi. Dari pokoknya asalnya lah kerana dia takut pada Allah Ta'ala. Sekali peristiwa ketika Rasulullah SAW melawat seorang pemuda yang sedang menghadapi maut. Lalu ujar baginda Allah. Saya ingat saya baca hadis ini depan Habib Ali bin Ja'far Al-Andalus. Saya bawa kitab depan rumah dia. Saya Habib nak minta rukhsah Habib nak baca sikit depan dia. Habib Ali dia orang alim, orang besar, wali Allah. Kita nak baca kitab depan dia. Bukan dia semak, dia nak mendengar. Kita nak minta dia semak Nabi Abdul Barakah baca depan dia. Dia seronok. Terus dia panggil orang perempuan yang kat dalam. Semua dia balik tabir rumah dia ada adik dia perempuan. Dengar. Orang perempuan dengar. Ni orang datang bawa ilmu. Dengar semua dengar. Duduk atentif sekali dengar. Ya Allah. Saya setiap kali sampai bab ni saya baca. Teringat Habib Ali bin Ja'far. Dengar, Masya Allah. Dengar semua. Ini ada ilmu. Orang perempuan nanti berhenti kerja. Semua dengar. Ini datang ada ilmu ni. Ada ilmu. Habib Ali bin Ja'far. Masya Allah. Habib Ali ya. Rasulullah ziarah seorang pemuda tengah sakit. Sakit yang nak menghadap maut ya. Yang menghadapi maut. Lalu ujar ke baginda. Ya. Kaifa tajiduka? Faqala akhafu dhunubi wa arju rahmata rabbi. Faqala alaihi salam majtaba'a fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Artinya, bagaimana keadaanmu, macam mana kau dapati dirimu sekarang, macam mana halmu, maka sembah sahabat itu. Aku bimbang tentang dosa-dosaku yang banyak itu. Aku takut, aku cemas, takut. Aku sungguh-sungguh, namun aku sungguh-sungguh mengharapkan rahmat daripada Tuhanku. Takut dosa tapi rahmat aja, ya Allah, rahmatmu saja aku harapkan. 2. Maka berkata Nabi alaihi salam, tidaklah berhimpun 2 perasaan ini, iaitu harap dan takut di dalam hati seseorang hamba yang sedang dalam keadaan serupa ini, melainkan Allah memberi kepadanya segala yang diharapkannya
dan mengamankannya dari segala yang dibimbangkannya. Jadi dalam situasi ini, apa khabar engkau? Aku takut ya Rasulullah dosaku, tapi aku harap. Nabi bilang tidaklah orang dalam keadaan begini, dah tenat begini, ada dua perasaan ini, berhimpun dua perasaan dalam keadaan begini, iaitu takut, iaitu harap dan takut, kecuali Allah penuhkan apa yang dia harapkan, iaitu apa? Pengampunan, syurga, husnul khatimah, dan mengamankannya daripada apa yang ditakutkan, murka dan azab dan su'ul khatimah. Jadi dua perasaan ini mesti kena ada ya, harap dan takut. Pemuda ini bilang apa? Pemuda ini cakap apa? Aku takut dosaku, tapi aku harap rahmat Allah. Nabi jawab apa? Nabi jawab rahmat dulu, takutnya kemudian. Betul tak? Aku takut dosaku banyak, tapi aku harap. Nabi tak bilang Tuhan aman kau daripada takut kau. Nabi terus jawab Tuhan akan beri apa yang kau harapkan. Rahmatnya dahulukan. Berinya sebut dulu. Harapnya tu dapat dulu. Baru amankan. Bab takutnya tu kemudian. Walaupun takutnya diamankan, tapi menunjukkan bahawasanya takkan takut. Sebab tu dikemudiankan jawab Nabi. Budak tu bilang aku takut, namun aku harap. Disebut takut dulu. Kemana disebut harap? Nabi pula bilang dia beri apa yang diharap. Dia jauhkan apa yang dia takut. Nabi punya jawab mendahulukan harap, mengemudiankan takut. Bermakna yang kau harap tu akan dapat dulu. Jauh sekali daripada apa yang kau takut tu akan dirasakan, bahkan akan diamankan kau. Subhanallah, Nabi punya jawapan semuanya penuh maknanya. Agak-agak budak ini dalam keadaan gini, dia bilang, dia dengar harap kau akan ditunaikan dulu aja, terus happy. Terus dia happy ya. Begini ya. Jadi kalau kita nak meninggal dunia dari sekarang lah, kita dah banyak baca bab ini. Jangan ngada-ngada ya. Dah kita harap nanti dapat rahmat Allah Ta'ala kan. Harap. Kena cuba. Kena betul-betul lawan diri. Kena gitu. Tak boleh main harap-harap saja. Must fight. Must prove. Sometimes I'm unable to prove. Except deep inside my heart, I know I'm guilty. Itu saja. Kau cakap senanglah engkau orang baik. Kau cakap senanglah engkau orang ahli takwa, ahli ibadat. Maksiat kau tak suka. Yang orang trap tau. Yang orang memang tak boleh lepas tau. Tak ada dalam hati dia, takut ada, harap ada. Tapi tak ada dalam hati dia kekuatan untuk lawan nafsu dia. Bahkan senang cakap memang lemahlah iman dia. Lemah iman dia. Ada tak ada yang masih ada harap dan takut. Jangan itu kau tak aktifkan. Itu dosage masih ada, jangan kau terus padamkan. Arak 1 hari sampai 3 botol. Zina, judi, merompak, makan babi, umpamanya lah ya. Semua yang haram belaka, mengumpat. Allah. Tapi ada takutnya. Dan yang kau bilang, apa nilai? Tuhan bilang ada nilai lah. Tuhan bilang ada nilai. Aku akan penuhkan. Kalau dah sampai dah tak ada apa-apa langsung, jangan tak ada harap pada Allah Ta'ala. Dan jangan kita tak ada harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang takut dan harap ni lah yang biasanya memang kerana hati dia bersih. Sebab itu dia boleh takut dan dia boleh harap. Yang orang tak suka tahu kita baca ayat-ayat pengharapan gini. Bangsa ayat-ayat anugerah. Ni kan nama ayat-ayat anugerah. Tak suka tahu. Kalau if you baca gini nanti orang take advantage tau. Memang aku nak suruh orang take advantage. Take advantage of pengharapan yang ada dalam hatimu. Yang masih berharga, sangat berharga. Take advantage of Allah punya sifat pengampun. Memang Allah beri. Apa sebab kau tak suka? Macam kau banyak ibadat pulanya. Macam kau rasa macam nanti orang akan senang-senang. Maknanya kau ni tak senang-senang. Maknanya kau ni dah ibadat, kau dah bagus. Jadi kau tak suka orang yang dapat selagi mereka tak susah payah macam kau. Jadi kau ni dah ibadat lah ya. Kau dah bagus ya. Semakin kau lokek sampai engkau orang yang paling perlu beginilah. Engkau yang paling perlu untuk harapkan ni. Yang ada orang tak suka tau. Akan baik you kasih orang takut. Kan baik you kasih gitu. Jadi dia cemas. Dia tak anggap senang-senang. Nabi yang cakap dari Allah lah. Nabi yang cakap daripada Allah. Kenapa pula kau yang tak suka? Kenapa? Kau tak perlu harap. Pasal kau dah confident. Engkau orang yang paling pertama. Dalam grup yang pertama yang kena perlukan. Because engkau punya dosa cukup besar sekali. Kau terhijab daripada kesilapanmu. Kau terhijab daripada kelemahanmu. Kau terhijab daripada keterharapanmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau boleh cakap begitu. Biasa kita dengar orang-orang begitu cakap. Macam ada Habib Abdillah Jufri selalu bincangkan dalam bab-bab begini.
Nabi sebutkan, apabila orang amalkan satu amalan, saya tak ingat apa amalannya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya dengan begitu saja. Kalau dia baca sekian-sekian, dia amalkan sekian, Allah ampunkan dosa dia begitu saja. Saya tak ingat apa amalannya tu. Habis seorang sahabat boleh tanya, ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan minum arak, kan dosa besar tu. Nabi bilang Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Dia tanya lagi, walaupun dia berzina dan minum arak, Nabi bilang Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Dia tanya lagi, walaupun dia berzina dengan menara, macam kan belief. Nabi tengok muka dia, Nabi bilang, walaupun kau tak suka. Kan macam dia tak suka gitu kan. Kau tak suka, Tuhan suka. Dia hamba Allah, bukan hamba engkau. Dia report tu Allah, bukan report tu engkau. Engkau sendiri kena report kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, ini sangat harapan bagi orang-orang yang macam kita ya. Kalau kau tak ada harap, kau nak bikin apa lagi? Tak ada harap, nak bikin apa lagi? Lagi seram tau. Dah tentu kalau dosa pada orang yang rebang rambut, orang yang main judi tu dah tentu dia tahu dosa. Yang lagi seram dosa pada orang-orang yang dah pakai tudung, dah pakai nikab, dah pakai serban. Lagi seram. Orang yang dah buat gitu memang dah tentu zahirnya nampak macam tak elok. Dia tak ada kepalsuan. Kalau macam kita plus dosa tak kurang daripada dia, plus kepalsuan ada pada diri kita. Macam baik konon. Macam orang tak ada baik konon. Memang nampaknya macam tak baik. Nyata-nyatalah nampak. Dosanya memang banyak, judi dan arak dengan tattoo dengan apa memang nampak, memang dosanya memang besar, tapi tak ada kepalsuan. Yang kita ni lagi seram tahu, dosa kita tak kurang daripada mereka, tapi kita ada action, kita ada tutup, kita ada camouflage, ada penipuan. Na'udzubillah, silap-silap munafik tu namanya. Allah, ada telunjuk lurus kelingking berkait, ada musang berbulu ayam. Selalu saya bilang kalau musang berbulu ayam tu pun still okey. Ada beruang pakai serban. Lagi teruk lagi daripada musang berbulu ayam. Lagi menyeramkan. Lagi menyeramkan, takut. Takut. Jangan sangka kita lebih baik daripada mereka semua. Ada pontianak di sebalik nikab. Na'udzubillahi min zalik. Seramnya begitu. Mereka dah tentu dosa, dah tentu nampak. Kalau dia hantu pun dah nampak taringnya. Tapi kita nampak macam nikab punya pontianak. Seramnya, na'udzubillah. Allah. Dah tentu. Seram tak? Dengan gini kita faham tak bahawasanya kita ni banyak dosa daripada mereka. Paling-paling tidak, kita ada dosa not true. Dosa tidak tulen. Dosa tidak tulen. Ini bukan menjadi alasan pula. Aku kalau buat dosa, aku terang-terang. Aku tak nak cover-cover, tak nak pakai tudung. Pun tak boleh. Kena pakai tudung juga. Tapi kena pakai tudung dan tudung juga hati. Tudung juga peribadi. Baik. Suka kita dapat baca bab-bab begini ya. Dia ada harap. Imam Ahmad bin Hanbal selalu pesan dengan anak-anaknya. Kalau aku dah dekat mati, banyakkan baca hadis-hadis umpama ini. Jadi aku penuh harap, aku mati dengan rasa penuh, ada still hope for forgiveness. Hope for mercy from Allah Ta'ala. Dia nak mati dalam keadaan gitu dan Allah akan tunaikan. Begitu ya. Begitu kita kasih dia harap. Kasih harap. Kalau kau tak kasih orang harap, memanglah kau tak boleh diharap. Begitu ya. Ketahuilah bahawasanya perasaan takut itu akan menghalang diri seseorang dari melakukan maksiat dan kesalahan-kesalahan. Betul? Kalau tak kerana takut, berleluasa. Berleluasa dia akan buat. Takut, tapi aku tengok, kata dia takut, tapi kenapa masih buat maksiat? Dah minimum lah tu. Kalau tak takut, dia minum arak satu hari 7 botol. Pasal dia takut setakat minum 3 botol aja. Umpamanya lah ya. Ada nilai, pada kita masih arak kan. Tapi pada Allah, Allah Ta'ala tahu hambanya. Buat dosa dengan tak rasa takut, buat dosa dengan rasa takut is lain tau. Dia bukan orang kita bilang, boleh buat dosa asal rasa takut. Tidak ya. Tidak ya, kena faham ya. Buat dosa tapi kau tahu ini kesalahan. Kau try to fight, kau takut. Lain daripada buat dosa tapi rasa confident, rasa nothing wrong. Lain ya. Lain. Dan kita semua orang-orang yang masih belum terlepas daripada tak buat dosa. Masih ada buat dosa. Maka perlulah pasang sifat ini. Sedang perasaan harap pula akan membimbing seseorang hamba kepada mengerjakan ketaatan dan menurut perintah. Barang siapa yang tidak dihalang oleh perasaan takut untuk melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jal, serta tidak pula
dibimbing oleh perasaan harap kepada mengerjakan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala, nescaya jadilah perasaan takut dan harapnya itu sebagai bicara nafsu yang tidak berguna apa-apa dan tidak boleh dipegang kerana kosong dari maksud dan faedah yang dicita-citakan. Tak ubahlah orang kalau harap, dia kena ada buat sesuatu on his part yang menunaikan dari Allah Ta'ala. Dia kena ada at least fight. Orang yang takut dan harap mesti ada fight sikit. Nanti baru ada apa kau harapkan. Kalau tidak ada apa-apa osel sikit daripada pihak dia, maka itu menunjukkan kau tidak harap. Tanah kita sebidang, dah bersihkan dari semak-semak, dah cangkul, dah bajak, dah pasang batas, dah taruh air, dah tabur benih, dah semai benih, barulah harap Allah jadikan hasil, nanti masa tuai, padi menguning, ada hasil. Harap setelah kau do something. Harap. Tanah kau semak samun, tak ada bikin apa, bajak jauh sekali, semai benih pun tak ada, tak tahu kau harap, mudah-mudahanlah hasil kita banyak ya. Hasil apa? Hasil lalang, hasil semak, itu perbandingannya. Itu perbandingannya. Kalau harap, ada kena buat sesuatu, ada kena payah, ada kena usaha, walau sedikit. Actually usaha kita tu sedikit, dari Allah yang banyak. Dari Allah yang banyak. Jadi, apa kalau setakat bilang, harap, takut, itu harap engkau pun tipu syaitan. Takut kau maksud supaya dah buat maksiat. Takut, minum. Harap syurga, minum. Itu harap dan takut palsu yang syaitan tak apa minum arak asal takut. Dia mentakfakan. Dia lain tau daripada orang minum arak. Takut, fight, takut, tapi ada fight. Ada something lah, ada something. Datuk Allah, tapi nafsunya mengatasi. Lain daripada orang yang comfortably, tak apalah minum arak, tapi masih takut. Takut minum. Begitu ya. Na'udzubillah. Tahu dia bezanya ya. Minum, satu A minum, B pun minum. A minum dengan, dan dua-dua takut. Tapi satu dengan takut yang dipasang-pasang. Just untuk dia buat rasa sedap hati. Jadi aku minum arak, takut tau. Takut yang setakat sangkut aja. Tetapi yang satu, minum tapi betul-betul aku tak patut, aku berdosa, takut, cemas, tak feel glad pun. Dapat minum arak, termenung, kenapalah aku minum. Insaf, lain tau. Dua-dua minum, dua-dua ada takut, tapi satu takut yang kiranya takut take advantage. Satu takut yang tulen. Begitu ya. Jadi kita kena tahu membezakan ya. Dan semua tu permasalahan hati ya. Permasalahan hati. Sesudah itu ketahuilah bahawa yang paling utama bagi seorang mukmin yang senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, meletakkan dirinya antara takut dan harap. Kalau yang dah buat taat, harap dan takut kena balance sama. Kalau yang dah banyak taat, dia tak ada mana harap lebih, takut kurang. Dah markah tinggi sekalipun, dah buat taat sekalipun, dah tak ada maksiat pun, takut dengan taat kena, takut dengan harap mesti kena seimbang. Takut mesti kena ada. Walaupun maksiat dah tak ada, amal dah banyak. Tapi kalau orang yang banyak maksiat, harapnya sikit, takutnya kena lebih. Macam mana pun takut kena paling-paling tinggi yang nama, paling-paling rendah yang nama takut ialah separuh. Paling-paling rendah yang nama takut mesti separuh. Paling-paling tinggi yang nama harap ialah separuh. Harap tak boleh lebih daripada separuh. Harap kena, kalau balik orang yang dah taat, orang yang dah taat tak boleh harap lebih. Harap separuh saja. Takut mesti kena separuh. Tak boleh kurang. Dan tak boleh harap kau tinggi, takutnya kurang. Mesti takutnya sama banyak dengan harapnya. Kalau orang yang banyak dosa, takutnya kena lebih, harapnya sikit. Kalau orang dah tak ada harapan lagi, dah tinggal dah cungap-cungap nak nyaung-nyaung ikan, haruslah sayugia harap semata. Harap semata sebaik-baiknya. Begitu ya. Agar kedua-dua perasaan itu menjadi seperti dua kepak burung atau dua
neraca timbangan kepadanya. Dengan dua tu dia boleh kebas. Yang satu turunkan maksiat, yang satu naikkan taat. Dengan seimbang, ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La wuzina khauful mu'mini wa raja'uhu la'tadala." Artinya, sekiranya ditimbang perasaan takut dan perasaan harap dari seorang mukmin, nescaya kedua-duanya sama rata. Seorang mukmin. Seorang mukmin tu apa? Bukan sekat muslim, mukmin yang buktikan imannya tu dengan takwa dan ibadat kepada Allah Taala. Mukmin di sini bermakna orang yang taat, ya, orang yang taat. Ditimbang mesti kena sama. Takut dan harapnya mesti kena sama orang mukmin. Kalau kurang keimanannya, taat takut kena lebih. Adapun seorang mukmin yang senantiasa mencampur adukkan amalannya, yang senantiasa merasa bimbang akan terpesong dari jalan ketaatan dan terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Ta'ala, maka yang paling baik baginya memperbanyakkan takut. Kerana perasaan takut itu menahan dan menghalang diri dari berbuat sesuatu dengan sewenang-wenang atau melampaui batas. Tetapi jika dirinya senantiasa dikungkung oleh hawa nafsu dan dikuasai syahwat, lalu tiada sesuatu yang dibuatnya selain berharap dan berharap terus-menerus, mungkin sekali sikap serupa itu akan menyebabkan kebinasaannya. Kalau dia buat maksiat, tak ada rasa takut. Cuma harap, jasuk. Takut itu harap tipu. Harap untuk menyedapkan kau saja. Ya. Maknanya still kena fight. Sebab setiap kali ia mengingatkan dirinya yang suka berbuat jahat itu, bahawa rahmat Allah Ta'ala itu amat luas, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu amat suka dan senantiasa memaaf dan mengampunkan dosa-dosa hambanya, maka tentu sekali dirinya akan menjadi lebih berani membuat maksiat dan akan menjadi lebih jauh daripada ketaatan, lebih mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan akhirnya ia akan binasa dan celaka tanpa terasa dan tersedar. Dia rasa macam, okay, why? I still have the harap. Yang tadi kita bilang tadi, harap dan takut yang kosong, yang hanya sangkut aja, bukan sebati dari dalam. Perkara serupa itu memang sering berlaku kepada segolongan manusia dari kaum muslimin yang terpedaya dengan terlampau banyak berharap kepada Allah Ta'ala. Harap yang serupa inilah yang dinamakan harap yang dusta atau harap yang palsu, dan bukanlah daripada harap yang betul lagi terpuji. Sebab harap yang terpuji itu seharusnya membimbing seseorang hamba kepada mengerjakan ketaatan kepada Allah dan membimbingnya ke jalan keredaan. Itu baru harap yang betul. Kalau harap tapi tak dapat keluar, itu namanya harap engkau tak betul. Harap engkau tak betul, ya. Kena lebihkan takut. Tapi harapnya juga tak boleh batal. Dah sampai that level sekalipun, dah sampai that level bahawa maksiatnya dah very high, dah 150% sekalipun maksiatnya, harap tak boleh zero. Mesti ada harap. Tak boleh zero. Mesti masih ada harap juga. Lantaran itu hendaklah setiap mukmin menjaga dirinya daripada harapan palsu atau angan-angan kosong. Kerana yang demikian itu adalah tipu daya syaitan yang telah merupakan kejahatan itu dalam rupa kebaikan. Dia akan harap tu baik, rupanya harap tu adalah palsu, ya. Hanya sahaja apabila ajal seseorang itu hampir tiba dan maut sedang menunggu di pintu, maka ketika itulah lebih baik ia banyak berharap serta menyangka baik terhadap Allah Ta'ala, betapa payah dan rumit sekalipun keadaannya. Dah begitu, dah tak ada can lagi. Dia nak takut pun, takut untuk membuat dia berhenti maksiat. Sekarang memang dah tak boleh buat maksiat pun. Dah lemah sangat pun. Dia hanya ada satu saja untuk mati dalam syahadat.
iaitu harap. Maka ketika itu pasanglah full harap. Harap tunduk ngaku dosa, harap saja ya Allah, harap saja ya Allah. Harap saja, full harap. Subhanallah, orang-orang alim ni dengan panduan Rasulullah, dia punya hati tu macam fan punya controller. Boleh laju, boleh separuh, boleh begitu. Boleh lebihkan, takut. Boleh lebihkan, imbangkan, takut dan harap. Boleh balancekan. Boleh lebihkan harap. Sedikit takut. Boleh fullkan harap. Subhanallah, ya. Jadi hati kita ni boleh di-adjust, hidupkan hati. Semua ni tanpa kita sedar, dengan dia sebut gini semua ni, tanpa kita sedar kita sedang hidupkan hati tau. Kita sedang mengaktifkan controller dalam hati kita. Boleh pasang, boleh putar. Boleh lebihkan satu perasaan dan kurangkan satu perasaan yang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dengan sebuah hadisnya, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Artinya, janganlah mati seseorang kamu kecuali ia menyimpan sangkaan baik terhadap Allah Taala. Subhanallah, ya. Jadi subhanallah, ya, kita belajar ini sendiri ada balance-nya. Tadi kita dah baca, walau dosa segunung pun Allah ampunkan, walau dosa semuka bumi pun Allah Taala ampunkan. Sampai kita dah harap. Takut tiba-tiba harap kita palsu, dia kasih amaran. Kemudian dah cemas balik semua, harap lagi. Subhanallah. Tadi kan kita baca ayat yang pertama kan, walau dosa sepenuh muka bumi, kita rasa macam so happy kan. Tapi tentu Imam Haddad bawakan, ada harap palsu. Allah mak cemas, janganlah aku dah harap pun dia punya harap palsu juga. Kemudian dah cemas, ada lagi. Boleh harap saja. Boleh harap saja kalau sampai dah last moment. Dah sampai last moment. Tapi seorang tu bila dia tahu dia last moment? Every day dia kena anggap last moment. Every day harap dia kena full, takut dia kena full. Dia tak boleh 50-50. Harap 100%, takut pun 100%. Every day. Sebab mungkin 2 minit kemudian dia mati. Sebab aku dah pasang harap sekarang. Jadi maksud apabila dekat mati tu tak bermakna kau dah tengah cungap-cungap tau. Dari sekarang lah. Sebab mungkin 2 minit nanti mati. Betul tak? Dari sekarang dah pasang harap. Setiap mukmin harus mengawas dan menjaga dirinya baik-baik dari perasaan aman dari rencana maslahat Allah dan dari perasaan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dua, kena imbang. Yang pertama, rasa menjaga diri daripada perasaan aman. Confident sangat. Itu namanya ujub. Yang satu, no confident at all. Itu namanya putus asa. Dua-dua ini binasa. Inilah dua-dua jalan syaitan nak kacau kita dengan dua jalan. Jalan atas, jalan bawah. Kau rasa bagus sampai tak perlu nak takut dan nak harap. Confident, tertipu, jatuh, binasa. Rasa aman, tu namanya ghurur. Yang pertama tu rasa aman daripada murka Allah, tu namanya ghurur, ya. Yang satu pulaknya tadi jalan atas, feel so high up. Yang satu jalan bawah. Dahlah macam aku ni, alang-alang mandi biar basah lah, alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. What to do? I'm destined. Aku dah ditetapkan. Siapa bilang? Dah masuk neraka pun boleh keluar lah. Dah masuk neraka pun boleh keluar. Betul tak? Ini kan pula kau belum masuk neraka. Jangan. Kalau orang yang rasa confident, dia harap rahmat tak? Tak harap rahmat. Dia rasa dia dah okey. Kalau orang yang putus asa harap rahmat tak? Tak harap rahmat. Dua-dua tak harap rahmat, dua-dua binasa. Jahat syaitan. Satu pakai jalan atas, satu pakai jalan bawah. Untuk setengah orang dia kasih jalan atas. Untuk setengah orang dia kasih jalan bawah. Dah banyak sangat dosa sampai tak ada rasa harap pada Allah Ta'ala. Kena ada harap. Sebab kita bilang harap tak boleh zero. Harap mesti kena ada juga. Harap kena ada juga. Kalau kenapa kadang-kadang adjust? Kadang-kadang kita kadang lebihkan takut kan? Lebihkan takut. Kalau banyak dosa, lebihkan takut kan? Tapi kadang-kadang apabila pasangkan takut, sampai dia tak nak menghadap Allah Ta'ala. Pasal takut sangat sampai tak nak menghadap. Sampai takut sangat bawa pada putus asa. Too much takut yang tak kendali, tak dipasangkan, tak dibalancekan dengan harap. Takut membawa putus asa. Harap kena masuk. Harap kena masuk, ya. Jadi tidak sampai putus asa. Tidak sampai putus asa. Takut sangat
Cool. Taruhkan harap. Nanti dia tidak putus asa. Takut, kadang-kadang tanpa takut sangat pun, kadang-kadang takut yang dipasuki syaitan, takut membuat kau berani maksiat, ataupun takut yang buat kau terus putus harap. Tu takut yang tidak tulen dua juga. Takut yang membuat kita berani maksiat, takut, tapi asal ada takut sudahlah. Tak apa buat maksiat dengan takut. Tu takut palsu. Takut yang kedua, takut sampai tak ada harap. Pun tak boleh juga, ya. Tak boleh juga. Tengok semua tipu daya syaitan, ya. Ini semua yang dimaksudkan oleh alim ulama. Kalau belajar tauhid secukupnya. Belajar fiqah sekadarnya. Belajar tasawuf sedalam-dalam, seluas-luasnya, segala silok-beloknya. Sebab sini boleh kena tipu, sini pun boleh kena tipu. Sini boleh kena tipu, sini pun boleh kena tipu. Begini aku adjust begini. Begini aku adjust begini. Begini aku adjust begini. Subhanallah, hati kita diadjustkan. Belajar tasawuf kena seluas-luas dan sedalam-dalam dan segala selok-beloknya, ya, dan liku-likunya. Belajar fiqah sekadarnya. Kita tak dituntut tinggi-tinggi. Saya nak tanya, umpamanya fiqah sekadarnya, contohnya saya nak tanya kaum ibu, apabila seseorang melukakan mata seseorang sehingga sebelah mata buta, sebelah mata rabun, berapa nilai kisasnya, bayarannya, dendanya? Itu fiqah tu. Boleh jawab? Tak boleh jawab, berdosa tak? Tak berdosa sebab kadar awak bukan qadi, tak payah tahu pun tak apa. Begitu, ya. Itu kadarnya, itu kadarnya. Begitu, ya. Itu kadarnya. Begitu. Itu fiqah yang bukan kadar kita, tak payah belajar pun tak apa. Itu fiqah sekadarnya. Saya nak tanya, kalau orang pergi haji, dia ambil nafar awal, dia keluar daripada Mina pada hari kedua, kemudian berapa dam yang dia kena bayar? Seekor kambing ataupun cupak? Tak ada dam. Nafar awal memang boleh nak nafar awal, boleh nak nafar sani. Tak ada dam, tak ada apa-apa semua. Dan kalau yang tak tahu pun tak berdosa sebab kau belum nak pergi haji. Pasal itu, lepas tu fiqah ikut kadarnya. Tauhid secukupnya. Fiqah sekadarnya, tauhid secukupnya. Tauhid yang tu tinggi itulah yang kita belajar kat rumah Tuan Haji Rozlan semalam. Tipis. Dah cukup lah tu. Tak boleh kupas-kupas, tak boleh add-add. Sebab itu adalah semua perkhabaran yang Allah nak kita tahu. Sifat Allah boleh dicontoh-contohkan tak? Boleh dimisal-misalkan tak? Tak boleh kan? Apa yang Nabi khabarkan tentang syurga dan neraka, semua akhirat, semua apa perkara? Boleh tokoh tambah tak? Apa yang Nabi sebut itulah dia. Maka tauhid secukupnya. Jangan kau kupas-kupas. Kau nak kupas-kupas dan kau bukan ahlinya, kata Imam Ghazali, lebih baik kau berjudi, lebih baik kau berzina dan minum arak. Zina dan arak dosa besar. Tapi kau kupas ilmu tauhid itu sifat Allah. Kau tak tahu, kau sembarang contoh-contohkan Allah, lebih besar dosanya. Sebab itu tauhid secukupnya. Fiqah sekadarnya. Tasawuf sedalam-dalam dan seluas-luas dengan segala liku-liku dan selok-beloknya. Ya. Syukur dia kita jumpa kitab yang seumpama ini, ya. Tak banyak sikit kita tahu liku-likunya, tak banyak sikit kita tahu kesilapan kita dan kita tahu trap-trapnya ada rupanya, ya. Firman Allah Ta'ala, فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Artinya, tidak akan merasa aman dari rencana maslahat Allah itu, melainkan orang-orang yang merugi. Tak rasa aman daripada rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Kadang-kadang Allah kasih istidraj lah. Allah kasih nikmat, diingatkan dia dalam bagus, dia nothing wrong. Tak tahu Allah rentap. Allah tak tahu diingatkan dia amal. Dia rasa dia confident, tak tahu dia mati tengok amal dia semua jadi debu berterbangan, tak ada hasil. Tak rasa aman. Dia ingat dia dah baik sekarang, tak tahu besok tengok gunung dosa dia masih bergunung lagi. Rupanya taubat dia masih belum sempurna lagi. Orang yang tak merasa aman daripada rencana Allah, iaitu apa? Apa yang telah rahsiakan dan istidraj Allah ialah orang-orang yang merugi, ya. Firman-Nya lagi, wa may yaqnut min rahmatihi illa dhalun. Artinya, dan orang-orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya itu ialah orang-orang yang sesat. Overconfident, tak rasa takut, aman saja, rugi. No confident at all, sesat. Kenapa? Kau tidak mengiktiraf pengampunan Allah Ta'ala. Kau tak mengiktiraf pengampunan Allah Ta'ala.
Baik itu ya, sampai kalau kita pada hari Arafah, khususnya kalau sedang kita berwukuf, kalau tak berwukuf pun. Pada hari itu, sayugia jangan ada satu orang pun dalam hatinya berkata, yang macam aku ni terampun ke tidak. Terus tak terampun. Kerana kau menafikan sifat pengampunan Allah Ta'ala. Putus asa, kecuali sesat. Sesat terus. Iaitu kau nafikan sifat Allah Ta'ala. Kalau rasa overconfident, itu rugi. Sebab siapa bilang kau dah ada pahala? Siapa bilang kau dah aman? Baik kau pasang dari sekarang. Kuliah kita sampai pukul berapa? 10.30 ya. Aman dari rencana maslahat Allah itu ibarat adanya takut secara melulu. Dan tiada harap sama sekali. Sehingga ia menentukan sendiri di hatinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merahmatinya lagi. Dan tidak akan mengampuninya sama sekali. Sedang aman daripada rencana maslahat Tuhan dan putus asa dari rahmatnya itu terkira dosa yang besar. Oleh itu, hendaklah anda berhati-hati. Ya, baik. Aman dari rencana maslahat Allah itu ibarat adanya takut secara melulu. Dan tiada harap sama sekali. Sehingga ia menentukan sendiri di hatinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merahmatinya lagi. Tidak akan mengampuninya sama sekali. Ini bukan salah ya. Inilah yang ini bukan aman daripada rencana maslahat Allah. Takut secara melulu dan tiada harap sama sekali. Cancel aman dari rencana Allah itu. Ya. Taruh di sini ialah apa? Takut secara melulu dan tiadanya harap sama sekali. Itulah putus asa. Ya. Kena betulkan ya. Aman dari rencana maslahat Allah itu ibarat adanya takut. Cancel. Yang kemudian tengok dia ada terulang salah print ini. Baik. Sedangkan aman dari rencana maslahat Tuhan, ini baru di sini dia terdouble, terdouble. Dan putus asa dari rahmatnya itu terkira dosa yang besar. Aman dari rencana maslahat Allah cancel putus asanya. Terkira daripada dosa yang besar. Ya. Oleh itu hendaklah anda berhati-hati wahai mukmin yang sejati. Hendaklah senantiasa berada antara takut dan harap. Jangan sekali-sekali terpedaya dengan Tuhanmu. Terpedaya dengan Tuhanmu. Ya. Sebab kau nak menipu Allah. Dengan kau mempalsukan. Kau dah buat dosa. Tapi kau sendiri pasangkan sangka-sangka yang baik pada dirimu. Tak apalah aku masih ada takut lah. Tak apalah aku masih ada harap. Itu kan kau menipu namanya. Dan Allah tak boleh ditipu. Allah tak boleh ditipu. Maka dengan Allah biarkan kau masuk dalam rencana tipu Allah. Allah menipu engkau. Allah seram ya kau dah ditipu oleh Allah. Pasal dia cuba nak tipu Tuhan. Dan jangan pula memberanikan diri. Kerana sungguhnya Tuhanmu itu cepat siksaannya. Dan dia juga maha pengampun, maha penyayang. Cepat siksaannya. Iaitu apa? Dia nak tindak, dia boleh tindak. Dia nak tindak, boleh tindak. Dia tak nak ampun, dia boleh tak nak ampun. Cepat siksanya. Namun dia tetap maha pengampun, maha penyayang. Jadi sentiasa ada harap dua ini. Ya. Sabar atas bala dan bencana. Alhamdulillah segala bala bencana. Kita harap sabar. Sabar ialah apa? Sabar ialah satu sifat yang baik. Selalu dalam kitab sebut. Sabar adalah sifat yang baik. Tawakal adalah sifat yang baik. Sebab setengah orang sangka sabar tu tak baik. Mana boleh kau sabar-sabar? You have to take action. Have to do something. Macamlah aku ni ada upaya. Kalau orang bilang sabar saja, kau terima sudahlah. Bermaknanya dia ada serahkan kepada Tuhannya. Sabar tu still rasa pedih dan perit. Getir dan sakit. Tetapi mulut tak mengeluh, hati tidak meradang.
tapi rasa feel, rasa pain, rasa kepayahan tu, sakitnya tu rasa, ya. Itu sabar. Itu sabar. Sabar terbagi kepada 5. 1, 2A, 2B, 2C, 2D. Ni 2A, 2B, 2C, ABCD ni saya yang pasangkan. Dia dalam kitab Penawar Bagi Hati letak ini semua. Jadi untuk nak mudahkan kita, saya taruh 1, 2A, 2B, 2C, 2D. Sabar. Dan sabar kena senantiasa every moment. Sekarang ni pun kena sabar. Sabar sekarang ni pun kena sabar. Every moment. Sebab every moment kita tak lari daripada ini 5. 1, 2A, 2B, 2C, 2D. Sabar. Nanti kita akan baca, ya. Kita sebut dulu, kita syarahkan dulu, ya. Sabar ada pernah 5. Sabar 5, ya. Sabar. Redha lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar feel the pain, but tidak sampai melakukan perkara-perkara yang negatif. Redha pula feel the pain but enjoy the pain. Tak bermakna redha tak feel the pain tau. Feel the pain. Sakit tapi alhamdulillah sakit, aku syukur terampun dosa aku. Tersempit rezekinya, alhamdulillah Tuhan tengah uji aku. Orang yang sempit duit ni katanya Tuhan sayang. Dia enjoy the pain. Dia enjoy the pain. Dia enjoy the pain. Begitu. Kereta ni calar orang, alhamdulillah syukur. Jadi aku tak boleh mengada-ngada, selalu aku action sangat, kereta aku berkilat. Umpamanya. Dia happy with the pain. Enjoy with it. Itu redha. Yang kita nak bincang ialah sabar. Sabar kita bilang. Kita dah jadi orang Johor cakap sabar. Sabar. Orang Cina Baba cakap sabar. Orang Melaka bilang. Lagilah macam-macam sebutan, ya. Baik, ya. Sabar. Sabar yang yang pertama ialah sabar atas segala kesedapan. Sabar atas segala kesedapan. Kaya, mewah, cantik, sihat, semua dengan kesedapan. Sabar, tak sabar kau berdosa dengan itu semua. Tak sabar dengan rumah besar, action, asyik-asyik panggil orang. Jemputlah, I buat tea lah, I buat tea. Minum tea petang, pasal kau nak tayang rumah kau cantik. Allah, semua gitu. Sabar dengan kesihatan, tak sabar asyik nak berjoget aja. Begitu. Sabar dengan wang yang banyak, kau tidak asyik joli, asyik membazir saja. Sabar dengan kecantikan, kau tidak asyik nak memperagakan diri kalau model. Ada-ada, umpamanya. Sabar, kena sabar dengan benda-benda yang kita suka. Kau tidak kau menyalahgunakan nikmat itu. Kau tidak kau wrong doing dengan nikmat itu, kena sabar. Jadi jangan lupa, ya. Kalau kita pergi rumah orang, open house, rumah banglo 3 tingkat, ada lift lagi. Ada rumah orang ada lift tau, saya pernah nampak. Eskalator saya belum nampak. Lift saya ada pernah nampak, rumah orang ada lift. Ada tak rumah orang ada eskalator? Mungkin ada juga, ya. Saya tak pernah jumpa orang yang begitulah. Rumah besar gitu dengan garden dia, garage dia, kereta tak banyak lah, setakat 15. Umpamanya, ya. Umpamanya. Kita jangan lupa bilang dia, Tuhan, saya harap Tuhan banyak bersabar, ya. Ini dah nasib Tuhan dapat gini semua. Tuhan terima dengan baik, ya. Saya bukan tukang kebun dah, ni saya punya. Kau kena sabar lah. Kau tak sabar nanti kau tambah lagi macam-macam, bukan. Kena sabar. Jadi kalau kita masuk hospital pun tengah baring kat katil, orang datang ziarah, orang yang fit datang ziarah. Saudara, jalan baik-baik, hati-hati, ya. Yang sabar tau. Dan nasib bawa begini, kesihatan awak begini, sabar, ya. Alamak, engkau bilang aku sabar. Yelah, aku dah tentu terlantang. Kau tengah macam-macam, kau boleh bikin lagi. Dan sabar yang ini susah. Sebab orang tak sedar yang dia dalam ujian. Dia kalau yang sabar miskin tu, memang kau miskin, memang kau tak boleh joli pun, dah tak ada duit. Ini nak sabar, dia rasa tak ada apa yang boleh tahan dia. Nak dapat. Orang lelaki sabar kalau muka kau handsome. Asli nak tukar ganti mata air saja, jadi hidung belang. Tak boleh. Kadang-kadang dah tua-tua pun baik tak handsome lagi bagus. Handsome tak sedar diri, asyik-asyik nak pikat orang. Tak boleh, begitu. Sabar atas benda yang kita suka. Itu 1. 2A, 2B, 2C, 2D. 2A dan all these 2 ialah benda yang kita tak suka. Kan kita senantiasa dalam benda suka tak suka. Benda suka tak suka. Macam dalam dewan ini. Yang diorang suka aircon. Sabar. Jadi kau tak rasa macam, alah kat luar rimas lah. Kat sini sedap sampai boleh kejam mata. Sabar. Yang ada pula tak suka aircon. Alamak sejuk macam penguin aku rasa. Umpamanya, ya. Begitu. Jadi kena sabar. Sabar kan senantiasa dalam situasi gini kan.
Benda yang kau tak suka. Yang pertama, yang 2A ialah apa? Buat ibadat. Buat ibadat tak suka tau. Ana suka. Bohong. Kalau kau suka, kenapa kau sembahyang zuhur pukul 3 petang? Kan patut awal waktu. Kalau kau suka kan zuhur kau pasti ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya, ada ikamatnya, ada sunah-sunahnya, ada surah tertibnya, ada jemaahnya. Sukalah. Saya suka puasa. Kalau betul suka puasa, kenapa nak hari raya kau makin excited? Tak lama lagi hari lebaran. Lebar tu maknanya dah beres, dah clear bahasa Jawa. Sebab kau sebut lebar macam puasa tu satu memendung kau, menahan kau. Sebab kau sebut hari raya tu sebagai lebaran, dah lega dah, hari lega tu maksudnya tau. Hari lepas lah, maknanya dah lebar. Kau suka ke begitu? Umpamanya, saya suka pergi haji, pergi umrah. Kau suka pergi bin Daud? Begitu ya. Begitu. Jadi suka ibadat ini, dia punya tak suka pada ibadat, melawannya kena 3. Applykan sabarnya kena 3. Before, during and after. Seperti sembahyang. Sembahyang zuhur umpamanya, sembahyang. Before. Dah masuk waktu. Kena cergas. Tengah malas, tengah rancangan pula bagus kat televisyen. Tak ada, ni tak bagus. Lawan, fight. Before ialah timbulkan gairah, fight, kemalasan, buat. Itu before. Sehingga kau buat. Buat pulaknya during. Ketika buat, dah kau buat, sempurna-sempurna lah. Elok-elok lah. Dah buat pun macam melepaskan batuk di tangga saja. Cincai-cincai saja kau buat. Janji aku dah sembahyang awal waktu pun dah cukup bagus lah tu. Jangan. Before, gesa. During, jaga. Tertib, cermat. After, jangan timbul ujub, jangan timbul riak. Akak dah sembahyang dah sembahyang lega rasa. Padahal nak cerita orang kau dah sembahyang awal waktu. Cuaca boleh tahan ni, sini sejuk. Minggu lepas saya tak tahan, panas sekali di Mekah. Akak baru balik umrah. Ya. Padahal nak cerita dia baru balik umrah. Pandai dia buat cerita ada cuaca lah, apalah semua. Itu after. Itu after. Tadi akak pergi kuliah bagus ceramahnya. Akak sampai terkesan, sampai berlinang mata akak. Padahal nak cerita orang dia pergi kuliah dan dia khusyuk dalam kuliah. Umpamanya. Itu semua tu after. Semua itu after. Tadi kesian rumah anak-anak yatim semua tu ya. Kita derma urus sedikit aja, orang dah happy. Nak cerita orang kau pergi rumah anak yatim dan kau derma. Itu after ya. Jadi tentang ibadat tu before, during and after. Sabar. Sabar yang pertama ialah sabar 2A ialah sabar daripada benda yang tak suka. Yang pertama ialah ibadat. Dan sabar yang kedua ialah daripada benda yang tak suka ialah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat tak suka tau. Dia suka maksiat. Sabar. Sedap macam mana sekalipun, ada neraka di baliknya. Sedap macam mana sekalipun, ada murka. Sedap macam mana sekalipun, ada siksa kubur. Na'udzubillah. Sedap macam mana sekalipun, boleh mengakibatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah. La hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Begitu. Jadi, sabar ketika melakukan maksiat. Ingat akhirat. Kita bilang takut tadi. Applykan takut tadi kita bilang. Sabar daripada maksiat. Tahu tipu daya syaitan di situ. Sabar yang ketiga daripada bencana manusia. Orang umpat kita lah, orang kacau perniagaan kita lah, orang nak ambil laki kita lah. Umpamanya ya. Begitu. Sabar. Sabar. Orang kacau kita semua. Sabar. Orang sakitkan hati kita. Sabar. Dengan sedar diri kita. Engkau buat aku ini, ingat ni qada Allah. Kau sakitkan hati aku, kau kacau, tetap dari Allah. Aku terima ya Allah. Pandang dirinya macam aku nak terkam. Pandang ini dari Allah, aku telan. Aku rela ya Allah, baik macam mana pun aku telan ya Allah. Aku pandang daripadamu ya Allah. Pandang walaupun daripada manusia. Orang sampai anyaya kita, menyusahkan kita. Ingat, orang macam aku ni, nombor satu ingat dari Allah. Nombor 2 ingat ya Allah, orang macam aku ni, jangankan kata setakat ini, lebih daripada itu pun aku layak ya Allah sebab aku ni orang berdosa. Jadi sabar dengan kerenah orang. Macam ada satu orang kan, satu wali dia jalan kat satu lorong naik kenderaan, naik keldai ke naik apa, orang tuang abu atas kepalanya, abu dapur. Dia turun sujud syukur. Sahabatnya tanya, apa kau buat gini? Kau tak tahu orang yang macam aku ni, apa ini kan perbuatan orang. Tapi pada dia sedar diri dia dan dia tahu ini dari Allah,
orang macam aku ni layaknya api. Nah, dia hanya dapat abu, alhamdulillah. Jadi kalau orang kacau kita, ingat, dia kacau, Allah yang suruh, Allah yang takdirkan, pasal aku jahat sangat. Aku deserve padan muka kau. Selalu kita gitu. Dan kalau orang umpat kita, orang kata kita, orang kata kita, orang cerca kita, Imam Ghazali bilang, jangan marah, sabar. Kenapa? Cara tak marahnya ialah tak lepas cakapan dia tu dari 3 perkara yang boleh membuat kau tak marah. Subhanallah, dari atas tasawuf ni ada ABC-nya, ada 3 perkaranya, ada cabangnya dan cabangnya lagi ya. 3 perkara, 3 reason yang kau juga boleh renungkan yang boleh buat kau tak marah. Yang pertama, cakap dia tu benar. Walaupun dia menyakitkan hati. Inti ni memang pemalas lah, tak pernah bantu kerja. Betul tak? Aku ni memang pemalas lah, tak pernah bantu orang semua tunggu slow-mo, sing-sing lengan bikin kerja. Aku sibuk dengan gincu aku aja. Umpamanya lah. Begitu, umpamanya. Benar lah dia cakap tu, benar. Dan kau improve lah. Kalau gitu kau nak marah dia tak? Jangan marah walaupun cakap dia sakitkan hati kau. Excuse him for being rude. But whatever he said is true and correct. Take that to improve yourself. Jadi kau tak perlu marah dia. Sabar. Alhamdulillah aku dapat peringatan. Kadang-kala cakap dia itu kasar dan benar. Kadang-kadang pula cakapan dia itu benar, dan yang pertama tadi cakapan itu kasar, benar, tapi dia ikhlas nak membetulkan kau. Maka engkau terima yang benar, engkau excusekan yang kasar, dan kau appreciate yang dia punya ikhlas. Maka kau tak perlu marah, kau sabar. Jadi yang pertama tu dia buat begitu, mungkin 3. Dia ikhlas nak membetulkan kau. Cuma cakap dia kasar, tapi benar. Terima yang benar, appreciate ikhlas dia, pasal dia suka nak membetulkan kau, dan abaikanlah, excusekanlah dia punya kasar dia tu. Dia tak tahu nak cakap lembut lah, umpamanya lah. Yang kedua, cakap dia kasar, tapi benar, tapi dia tak ada ikhlas. Dia tak ada ikhlas, itu dosa dia. Dia memang sengaja nak cari can, nak nyakitkan hati kita. Memang sengaja kita bilang nak pick up our mistake, nak pinpoint kita, targetkan kita. Tapi benar tak? Benar. Terima benarnya tentang dia punya sengaja nak sakitkan hati kau, kau dapat pahala. Yang tadi dia tak ada niat nak sakitkan hati kau, maka kau appreciate. Yang ni memang sengaja nak sakitkan hati kau. Ambil benarnya, yang dia nak menyakitkan hati kau dapat pahala lantaran dia sakitkan hati kau. Maka ketika itu kau perlu marah? Tak perlu marah. Bahkan kau dapat manfaat lagi. Kau dapat being correct your mistake, dan kau dapat pahala daripada perbuatan yang keji. Yang ketiga, cakap dia tak benar. Niat dia tak baik. Dan dia mengaibkan kau. Tentang cakap dia tak benar, dia bilang, awak ni memanglah curi tulang begitu gini. Aku yang buat kerja dari pagi. Tak benar. Kau syukur, alhamdulillah aku tak sebagaimana. Dia jadi juru audit bagi aku. Jadi aku cek, alhamdulillah aku tak sebagaimana dia cakap. Alhamdulillah ya Allah. Kita tak teringat pun kita dah buat kerja. Pasal dia cakap, biar kita teringat, aku buat kerja tunggu selama dari pagi dia cakap begini. Alhamdulillah aku tak sebagaimana dia cakap. Syukur alhamdulillah. Tentang dia tak benar, syukur alhamdulillah aku tak sebagaimana dia cakap. Kalau dia cakap benar, kan kita kena betulkan diri kita. Alhamdulillah cakap dia tak benar. Bagus, alhamdulillah tak benar. Awak pencuri. Kita tak mencuri. Alhamdulillah aku tak mencuri. Kan bagus kan? Kau pencuri. Memang saya mencuri kan, tak bagus. Alhamdulillah aku tidak cakap dia tak benar. Dan atas tak ikhlas dia berdosa. Dan atas penganiayaan dia, kau dapat pahala. Perlu marah tak? Tak perlu marah. Tu sabar yang terhadap aniaya orang sesama tu, ingat begitu. Subhanallah. Semua ada taktik dia semuanya. Ada dia punya gitu. Baik. Yang berikut ialah, yang 2D ialah sabar terhadap segala daripada takdir ilahi. Gempa, kuman COVID, cuaca panas, semuanya itu. Semuanya itu kita pandang, ya Allah engkau bebas ya Allah, engkau hamba aku Tuhan ya Allah.
dunia ini semualah kerajaan milik-Mu ya Allah. Kau bebas nak bikin apa terhadap hamba-hamba-Mu ya Allah. Kau bebas tahan saja dan berlindung sama Allah Ta'ala. Minta kami diberi ketabahan dan kekuatan ya Allah. Tu sabar. Dan kita senantiasa dalam ini 5 tak? Senantiasa dalam ini 5. Tidak kau dalam comfortable, kau dalam uncomfortable. Kan? Dan yang uncomfortable boleh jadi 4. Boleh jadi 4 ya. Begitulah. Sabar nak hadir kuliah. Termasuk sabar apa? Sabar dalam kategori apa? 1 ke, 2A ke, 2B ke, 2C ke, 2D ke? Ya? 2A. Kan? Kuliah tu kan ibadat. Sabar. Apa dia? Before-nya. Nak pergi dengan niat yang tulus. Nak pergi jangan sibuk peraga, nak cari baik tangan apa, nak pakai selendang apa, nak pakai beruj apa. Itu semua tu before-nya. Semua tu before-nya. Dan jangan lengah-lengah. Segera bergegas keluar daripada rumah. Jangan tengok TV dulu apa semua. Itu before-nya. During-nya, kat kelas pay attention. Kat kelas jangan berbual. Dan kat kelas lawan ngantuk umpamanya. Saya orang ngantuk saya tak begitu marah sangat. Orang berbual saya tak terima. Kalau berbual maknanya kau tak ngantuk tau. Kau tak ngantuk pay attention lah. Kalau ngantuk tu maknanya kesian, dia penat pun dia datang. Dapatlah pahala mudah-mudahan. Dia penat ke, dia sakit ke, datang juga. Ngantuk aku tak marah, dia hal dia saja. Kita kesian lagi kita tengok. Tapi jangan kau sengaja tidur. Begitu. Tapi kalau apa yang berbual tu aku tak suka. Begitu. Itu sabar during. Sabar during. Jangan asyik ustaz cakap kau menyampuk. Kau diam. Sabar during. Dalam kuliah jangan asyik paling sana paling sini. Pay attention. Itu sabar during. Sabar after. Don't feel proud after you leave the class. Sabar after. Jangan lepas kuliah je tu pergi makan-makan kat simpang-simpang. Yang orang suka pergi kuliah lepas tu balik pergi makan-makan. That's why dia suka datang kuliah, sebab ke depan kuliah ni depan banyak restoran sedap-sedap. Saya pantangkan kawan-kawan lepas kuliah pergi makan-makan luar. Kecuali kau lapar sangat. Atau sekali-sekali kerana keperluan boleh. Kalau tidak jangan. Jadi makan tabiat kebiasaan tak bagus. Tak pergi kuliah balik masih cari untuk ada makan-makan luar. Sekali-sekala ada keperluan tak apa. Kita larangkan. Lagi kat Singapura kan masjid-masjid kat Geylang semua tu kan banyak kedai makan semua kan. Aku balik dan naik kereta tengok tengah makan, next week siap kau. Kita bilang tak ada satu berani singgah. Begitu ya. Tu sabar before, during, after. Sabar laki kahwin lain. Itu apa? Itu 1 ke, 2A ke, 2B ke, 2C? 1. Nikmat. Betul? Okeylah. Itu 2C ke 2D? 2C dan 2D. 2C dan 2D. Tapi sebetulnya dia tak bikin apa-apa pun. Dia tak sakitkan kau pun. Dia bukan bikin apa. Dia cocok kau ke? Setakat dia kahwin aja. Bukannya salah kan? Kalau kau renung-renung sebetulnya bukan 2 pun itu. Bukan 2C dan bukan 2D pun tu. Kalau renung tu bukan 2C bukan 2D pun. Bahkan A tu kiranya. A. Kerana dapat madu kan ibadat. Meringankan beban melayan suami. Meringankan hisap kau. Dapat madu tu meringankan hisap tau. Sebab yang nak boleh kahwin 2, kahwin 3, pendapatan dia, income dia kena double and triple. Kalau laki kau gaji setakat 3,000 untuk satu family, sekarang berapa income perlu? To live quite okay lah, sederhana lah. 2,000 cukup? Tak cukup. Taruhlah 3,000 lah ya. Taruhlah 3,000. Yang nak kahwin 2, dia mesti ada 6,000. 6,000. Kalau nak kahwin 3, kena 9,000. Ada tak orang gaji sampai 10-20,000? Kan ada. Yang tu harus dia kahwin. Kalau setakat gaji dia 6,000, 7,000, 3, 4,000 aja, gelang kau dah sebegini. Kalau gaji dia sampai 10-20,000, gelang kau begini. Setakat dia baru gaji baru 3, 4,000 aja, langsung kau dah begini. Kalau gaji dia sampai 10,000, langsung kau begini-gini. Tak semua tu hisap namanya. Kan hisap namanya. Jadi kongsi nikmat apa sama itu. Jadi itu kiranya A tau. Alhamdulillah aku dapat madu. Pahamnya lah ya. Allah. Itu paling orang perempuan tak suka sekali bab ini. Sengaja kita sakat ya. Ingat ya. Ini kita cakap lepas saja. Kalau happen lah, cakap je datang tersebut tentang madu lah ya. Kau suka tak suka, memanglah tak suka. Tak dimestikan kau rasa gembira.
Itu ngaluri wanita. Siti Sarah waliyah pun dia tak boleh accept. Tetapi tak boleh sampai jadi kafir. Jangan sampai keluar daripada mulut kau, ini tidak adil. Batal syahadat. Sebab poligami itu daripada Allah Ta'ala. Di mana keadilan? Siapa bilang ni hukum? Tak boleh. Kau tak suka sekalipun, kau tak boleh cakap begitu. Dan kau geram sekalipun, dengan madu kau sampai kau nak terkam sekalipun, jangan sampai terkam lah. Cuma kau tak nak berbaik dengan dia sekalipun, tapi dengan suami tak boleh, tidak, mesti kena baik. Tak boleh mentang-mentang dikahwin saja, awak limpah pinggan, limpah mangkuk, semua tak boleh. Haram. Haram. Dia buat bukan benda dosa. Haram. Ingat, dengan madu awak tak minat, tapi dengan suami tak boleh, tak taat. Tetap kena taat. Bahkan kalau dia balik aja, yang ada orang perempuan boleh cakap tau. Ini kita cakap bukan nak belakan laki-laki ya, tapi ini kita kena jaga hukum syarak ya. Awak dah diuji begini, alhamdulillah ya. Suaminya balik aja, bapa engkau semenjak dah bini muda, tak diingat nak balik sini. Balik pun sekejap. Sebab apa? Dia balik engkau masam muka. Dia balik kau banting mangkuk. Dia balik kau hempas pintu. Itu semua tu membatalkan nafkah dan membatalkan giliran. Dan untung tu dia balik sekejap, dia jenguk juga, dia nak tengok reaksi kau macam mana. Nampaknya tak boleh nak dipujuk dia gitu. Batal. Itu menguntungkan madumu saja. Menguntungkan madumu saja. Jadi kalau dia kahwin sekalipun, dia balik, bang, balik bang. Kena begitu. Tak happy macam mana pun, ingat dia suami. Ingat dia suami. Itu wanita mukminah ya. Yang kita cakap ni bukan diskriminasi terhadap wanita ya. Itu nak sifat mukminahnya wanita. Sifat redha dan sabarnya wanita. Dan awak diuji oleh Allah Ta'ala sebetulnya. Dan awak dalam nikmat sebetulnya. Awak dalam nikmat sebetulnya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Macam mana pula cerita madu boleh terkeluar ya. Baik. Sabar atas bala bencana. Ini 2D. 2D sebab ini yang kadang orang paling susah sekali. Kematian semua kan. Di antara perkara-perkara besar yang menyelamatkan ialah bersabar atas segala bala bencana yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur atas segala kenikmatan yang dikurniakannya ke atasmu. Tambah sikit di situ, termasuk kenikmatan daripada bencana itu. Jangan kau lupa, bencana itu ada nikmat. Bencana itu ada hikmah di sebaliknya. Jangan asyik kau mengeluh saja. Ada nikmat di sebaliknya. Ya. Serta berzuhud pada dunia yang kerap melalaikan manusia. Mana tadi? Dari mengingati Allah Ta'ala. Dah dapat begini, zuhudlah. Dah tengah COVID, kerja susah, gaji susah, jimatlah. Dah kena COVID, tak boleh keluar sana sini, duduk kat rumah lah. Memang tak COVID pun pergi sana sini tak bagus. Shopping tak tentu pasal tak bagus. Ya tidak. Dah gini, zuhud sudah. Tak dapat, never mind, dah cukup pun apa yang ada. Kekurangan sikit, tak apa, endure. Dah memang ujian Allah Ta'ala, terima. Sampai begitu ya. Ujian Allah Ta'ala, mesti mau terima. Jangan lupa ya, Allah tu sifatnya wajib disyukuri senantiasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa. Senantiasa. Dapat nikmat banyak. Allah tetap layak dipuji tak? Maka Alhamdulillah. Dapat nikmat tak banyak. Kau nikmat tak banyak, tapi Allah Ta'ala tetap layak dipuji tak? Maka Alhamdulillah. Tak dapat nikmat. Kau tak dapat nikmat, tapi Allah Ta'ala layak dipuji tak? Alhamdulillah. Bukan tak dapat nikmat saja. Bahkan, apa? Dapat bala. Dapat bencana. Kau dapat bencana, tapi Allah layak dipuji tak? Maka jangan lupa Alhamdulillah. Kau bukan hanya dapat bala, banyak bala. Banyak bencana. Kau hanya dapat bala dan banyak bencana, tapi Allah tetap layak dipuji tak? Maka Alhamdulillah. Senantiasa. Dengan gitu kita dapat tahan sabar. Kau tetap maha layak dipuji Allah, maka semuanya ada kebaikan daripadamu. Kau maha bijaksana dan kau pengasih pada hamba-Mu walaupun kau turunkan balak dan bencana. Dan kau ada rencanamu ya Allah. Rencanamu juga yang lulus ya Allah. Termasuk COVID ini semua tu. Ya. Adapun sifat sabar itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. Hajat manusia kepada sifat sabar itu amat ketara sekali dalam segala hal ahwalnya. Betul yang kita sebut tadi. Segala hal ahwalnya kena sabar. Because senantiasa kita dalam 5 perkara yang kita sebutkan tadi. Betul tak?
5 perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi kena dalam setiap hal kena sabar. Kena sabar. Riwayat yang berupa firman dan hadis tentang perintah dan galakan mengenai sabar, mengenai sifat sabar amat banyak dan telah tersebar. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabiri. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ini cara orang beriman minta tolong. Cara orang beriman minta tolong. Ya, wahai orang beriman. Jadi kau tak minta tolong dengan cara begini, macam kau bukan beriman. Cara orang beriman minta tolong. Wahai ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Apa dia? Kau buat ini, berimanlah kau. Tak buat ini, macam bukan kau yang disebutkan itu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan kesabaran dan mengerjakan sembahyang. Ada masalah, ada apa semua, sabar, terima. Sabar, jangan overreact. Sabar, jangan salah react. Dan sembahyang, ingat kau hamba dia Tuhan. Ingat dia bebas nak buat apa terhadapmu. Ingat walaupun kepayahan masih banyak kemudahan. Ingat, Alhamdulillah setakat COVID, bukan Allah Ta'ala landakan gajah ke, belalang ke, tupai ke, sana sini tupai gigit kita semua. Lagi susah. Setakat kuman aja, Alhamdulillah paling kecil yang Allah Ta'ala beri. Dan baru berapa hari, bandingan berapa lama kita sampai macam-macam bebas ada, sampai orang boleh berjoget disco, sampai macam-macam kelab malam buka. Allah, jangan kau lupa ya. Ingat, dengan apa? Dengan sabar dan minta sembahyang. Dengan sabar dengan sembahyang. Sembahyang maknanya apa? Dia Tuhan kau hamba. Dia bebas kau kena patuh. Ya, begitu ya. Dia tetap mulia dan kau kena memujinya. Sembahyang maksud sini salah ialah menghambakan diri pada Allah, menyedari kau hamba dia Tuhan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama bermakna engkau bukan di pihak yang di against Allah tau. Kau dapat ujian, ni bermakna yang kena sabar tu yang dapat ujian. Yang kena sabar tu yang dapat kepayahan, betul tak? Yang dapat sabar tu orang dapat kenikmatan, betul tak? Adakah bermakna orang dapat kenikmatan Allah tak berpihak dia? Kalau kau sabar, Allah di pihak engkau walaupun kau dapat rumah banglo. Kalau kau sabar, Allah di pihak engkau walaupun kau kena bala, walaupun kau dapat sakit, walaupun orang nyanyi engkau. Kau jangan bimbang, Allah di pihak engkau, bukan di pihak musuh engkau. Allah di pihak engkau walaupun ditipu engkau bala. Dah Allah bersama engkau walau bala pun baguslah, Alhamdulillah. Kalau kau sabar, Allah bersama dengan kau, Allah di pihak engkau. Kau sabar, jadi kau dapat bala. Kan bala ada orang yang bala kerana dia jahat. Ada dapat bala kerana ujian peningkatan bagi orang yang baik. Kalau kau sabar, Allah bersama dengan kau. Maka diharapkan kau dalam golongan orang yang baik. Sebab Allah boleh turunkan bala. Allah boleh berikan ujian. Lantaran orang tu jahat ataupun lantaran orang tu baik kan. Dan kalau kita sabar, mudah-mudahan kau di kalangan orang yang baik yang Allah bersama dengannya. Jadi kau dapat sabar, kau dapat ujian, kau sabar, Allah bersama dengan kau. Kau tak sabar, kau jadi yang against Allah Ta'ala. Kau jadi orang yang dikerjakan oleh Allah. Tapi kalau kau sabar, kau jadi orang yang sedang diuji, nak ditingkatkan oleh Allah. Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah ya. Uji tetap uji. Uji tetap uji. Tapi fungsi uji, bala tetap bala. Tapi fungsi bala dua. Ada sebagai peningkatan bagi orang yang baik dan sebagai pengajaran bagi orang-orang jahat. Kalau kau sabar, kau masuk dalam yang pertama tu tadi. Sabar, jangan tak sabar. Firmannya lagi, wabasyiris sabirin, artinya dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berita gembira bermakna yang kau getir tu pun nikmat. Yang kau getir tu pun nikmat. Yang kau sampai meradang itu pun bagus. Berita gembira kan maknanya semua happy news. Bagus, bukan hanya di pahala saja tau. Bukan di pahala tu saja nanti bagus. Balasannya memang bagus. Benda itu itself now presently dah bagus. Now itself dah bagus. Lepas tu Nabi disuruh khabarkan kepada umatmu gembira. Beri berita gembira bagi orang yang sabar. Yang sabar semua dalam ujian. Dia jadi berita gembira. Gembira dalam ujian. Sebab gembira tu sendiri merupakan
Besar kemanfaatan. Ujian tu sendiri merupakan besar punya kemanfaatan. Jangankan kata pahala, jangankan kata balasan yaumil akhir. Now, yang kau dapat tu manfaat. Kita contoh yang madu tadi. Kalau kau pandang dalam sudut, kau kongsi kekayaan apa semua tu, tak manfaat tu namanya. Now dia dah manfaat. Now dia dah bermanfaat. Jadi, kau itu Allah bersama orang yang sabar dan disuruh berita gembira. Jadi kau sabar, gembira dengan pahala. Gembira dengan balasan. Gembira yang kau sedang payah ni sekarang sendiri, kau sedang proses ujian Allah Ta'ala. Itu merupakan sendiri satu kebaikan. Berapa banyak dosa kita terbakar ketika dalam PKP kita sendiri, sengsara, takut kan. Tidak menggusarkan hati kita kecuali dosa kita terlampau tau. Ini kita keluar saja kan, seram kita kan. Seram, tawakal Allah. Semua itu aja dosa terampun senantiasa. Dan dah banyak dosa pun. Berita gembira. Berita gembira. Jangan nasib duka sangat. Bahkan suruh gembira. Gembira. Pasal kau dalam ujian Allah Ta'ala. Firman-Nya lagi, wallahu yuhibbus sabirin. Artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang cinta orang yang sabar. Orang yang sabar tu orang dalam 5 perkara tadi. Kalau kau sabar, kau jadi orang yang dicintai oleh Allah, walaupun kau dapat rumah besar, walaupun kereta kau 15. Betul tak? Walaupun rumah kau ada lift sekalipun, kita kata tadi. Kalau kau sabar dalam ibadat, kau jadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kau sabar meninggalkan maksiat, kau jadi orang yang cintai diri Allah. Kalau kau sabar dikacau orang, kau jadi orang yang cintai diri Allah. Kalau kau sabar dengan balak bencana, kau jadi orang yang dicintai Allah. Dalam bencana sedang dicintai, lebih baik daripada dalam bencana. Dalam bencana dicintai lebih baik daripada dalam nikmat tapi dimurkai. Betul tak? Begitu ya. Jadi dalam bencana, kalau Allah cinta, lebih baik dalam bencana dicintai daripada dalam nikmat tapi dimurkai. Na'udzubillah. Apa maknanya? Apa maknanya? Dan apabila orang ganggu kita, sometimes we have to feel glad, you know. Orang copet kita ke, na'udzubillah lah, jangan berdoa minta kena copet ya. Orang copet kita ke, anak kita balik sekolah bilang, ibu, saya punya barang ada kawan curi, ibu, beg duit saya. Kadang-kadang budak sekolah kan ada yang panjang tangan itu kan. Kau kena syukur tau. Alhamdulillah, syukur. Allah dah takdirkan kecurian akan berlaku. Maka di situ ada kecurian, ada pencuri, ada yang dicuri. Syukur anak aku jadi yang dicuri, bukan aku jadi pencuri. Kalau aku jadi pencuri lagi aku sedih. Allah dah takdirkan kecurian akan berlaku. Dalam banyak kawan-kawan dia anak aku yang kena, alhamdulillah anak aku yang dipilih untuk dapat ujian. Syukur. Dan syukur lagi sekali anak aku yang dicuri, bukan anak aku yang mencuri. Kita dianiaya orang, alhamdulillah bukan aku yang menganiaya. Kita dilucutkan orang, kita dihalang orang, alhamdulillah bukan aku yang melucut dan bukan aku yang menghalang. Begitu ya. Takkah itu namanya orang yang sedang dikasihi oleh Allah? Takkah itu bermakna kasih berita gembira yang kau sehingga kau dalam ujian kau dicap alhamdulillah? Itu sendiri satu kenikmatan ya, kenikmatan. Itu subhanallah ya, kita belajar tasawuf ni belajar perkara yang abstrak. Yang all this while kita pandang direct aja gelisah. Pandang direct aja kita pandang, oh aku dalam bahaya, aku dalam tak Allah sedang murka. No. Memang dosa kau banyak, tapi tanda Tuhan kasih sebab tu Tuhan nak berikan kau. Asal kau sabar saja kau jadi orang yang dikasihi. Asal kau sabar saja kau boleh gembira. You got the right to feel happy kalau kau sabar. Sekian setakat di sini ya. Mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa bulan hadapan ya.